Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Haris bin Zahri dalam membincangkan tajuk Digital Lean Management. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, di dalam arus industri kini, kita melihat bahawa revolusi industri 4.0 ataupun IR 4.0 ini telah mendominasi. Banyak proses yang telah didigitalkan atau telah diotomasikan, dan menjadi persoalan juga, adakah lean management ini masih relevan di masa dan di zaman IR 4.0 ini? Jika ia masih relevan, bagaimana lean management ini wujud bersama dengan IR 4.0 ini? Adakah kedua-dua inisiatif ini mampu melengkapkan satu sama lain? Ini menjadi intipati perbincangan di dalam tajuk Micro-Learning Digital Lean Management. Sebelum kita melangkau ke dalam topik yang lebih teknikal, saya lontarkan persoalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Adakah cukup sebenarnya melalui penjualan dan pemasaran untuk memastikan bahawa perniagaan kita akan terus kekal hingga masa hadapan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, sebenarnya jika syarikat kita gagal untuk melakukan penambahbaikan yang berterusan, maka syarikat kita akan hilang secara perlahan-lahan. Kita lihat sahaja jenama-jenama besar seperti Compaq, Kodak ataupun Nokia. Jenama-jenama ini pernah mendominasi dunia. Mereka pernah mendominasi dengan market share yang cukup tinggi. Jenama mereka dikenali, tetapi kemanakah mereka kini? Diakibatkan kegagalan entiti perniagaan untuk memastikan servis dan produk mereka memenuhi kehendak pelanggan, maka pelanggan-pelanggan ini telah beralih arah ke syarikat-syarikat pesaing. Namun, bila kita lihat secara keseluruhan, penambahbaikan yang berterusan ini sebenarnya inilah kunci untuk perniagaan kita kekal relevan. Saya ambil contoh seperti mana syarikat Netflix yang dahulunya terlibat dalam satu bisnes model yang agak konservatif, penyewaan VCD ataupun filem yang dilakukan secara fizikal, tetapi diakibatkan oleh perubahan dinamik industri dan Netflix melihat ini sebagai satu peluang, maka mereka merubah produk dan bisnes mereka dengan menyediakan perkhidmatan pengstriman filem di atas talian. Kini kita lihat bagaimana Netflix telah berjaya mendominasi industri ini. Dan adakah solusi ini akan berkekalan hingga masa hadapan 10 tahun, 20 tahun lagi? Perniagaan perlu melakukan penambahbaikan secara berterusan. Apa yang relevan kini mungkin tidak relevan 10 atau 20 tahun lagi. Permintaan dan kehendak pelanggan akan berubah pada setiap masa. Menjadi tanggungjawab untuk entiti perniagaan untuk memastikan perkhidmatan kita dapat memenuhi kehendak pelanggan. Bila kita berbicara berkenaan tentang penambahbaikan, sebenarnya terdapat dua jenis strategi yang selalu diguna pakai oleh perniagaan-perniagaan untuk membuat penambahbaikan. Yang pertama adalah penambahbaikan berkala atau dipanggil sebagai incremental improvement. Selalunya peningkatan berkala ini memfokuskan peningkatan berimpak antara 10 hingga 30% penambahbaikan, berbanding dengan penambahbaikan berimpak tinggi ataupun breakthrough improvement. Penambahbaikannya memfokuskan sekurang-kurangnya 50% atau lebih impak penambahbaikan. Dan kita mahu melihat perbandingan di antara dua jenis penambahbaikan ini. Jika kita lihat penambahbaikan berkala, saya memberi contoh. Kita ambil contoh seperti menambah baik elemen visual untuk filing sistem di dalam proses pendaftaran pelanggan. Jika kita lihat, skopnya kecil untuk penambahbaikan berkala ini. Bila skopnya kecil, fokusnya bukanlah kepada keseluruhan proses, tetapi satu fungsi di dalam proses atau produk. Contoh yang diberikan ini adalah fungsi pencarian fail yang kita mahu membuat penambahbaikan, bukan keseluruhan proses pendaftaran pelanggan. Akibat skop yang kecil ini,
selalunya penyelesaian yang diberikan juga adalah lebih mudah. Maksudnya ia mampu dilakukan oleh pekerja dalam sesebuah syarikat itu sendiri. Tidak perlu kita memanggil spesialis dari luar. Dan selalunya bila kita menyatakan penambahbaikan berkala ini, kosnya lebih rendah diakibatkan skop yang kecil. Dan juga masa untuk kita selesaikan masalah itu juga lebih cepat. Dan akibat skop yang kecil itu, kita boleh katakan risikonya juga lebih rendah berbanding penambahbaikan berimpak tinggi ataupun breakthrough improvement. Contoh breakthrough improvement ini adalah pendigitalan proses menggunakan sistem e-commerce. Satu projek yang besar yang mana kita melihat kepada keseluruhan proses penjualan itu sendiri. Skopnya besar, selalunya merujuk kepada keseluruhan proses ataupun produk. Bila skopnya besar, maka solusinya juga lebih kompleks, yang mana selalu kita memerlukan spesialis untuk membantu kita. Bila kita melibatkan spesialis, kosnya pasti tinggi. Jadi, masa yang diambil juga lebih lama kerana kita mahu memastikan risiko yang tinggi itu dapat dikenal pasti dan dapat dielakkan. Jadi ini adalah perbandingan di antara penambahbaikan berkala dan penambahbaikan berimpak tinggi. Tetapi persamaan di antara kedua-dua strategi adalah pelangganlah yang menentukan arah dan tujuan penambahbaikan. Fokus kita dalam syarikat apabila kita buat penambahbaikan adalah untuk memastikan proses, servis, produk kita dapat memenuhi kehendak pelanggan. Di dalam topik yang akan datang, kita akan membincangkan lebih lanjut berkenaan tentang lean management dan apakah intipati lean management itu. Terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi.